KPM. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Tadi sebenarnya kita dah tengok ada cikgu-cikgu ni pagi-pagi dah bergaduh. Kenapa? Ya, sebelum tu saya Nisa K. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM. Seperti biasa, Nisa nak ingatkan supaya kekal menjaga SOP. Kita masih belum menang. Kita masih melawan COVID-19 di mana haruslah kita memakai pelitup muka di kawasan yang ada ramai orang. Jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan jangan lupa sentiasa cuci tangan. Guna hand sanitizer bila perlu. Nanti adik-adik nak kembali ke sekolah tu, jangan lupa bawa hand sanitizer yang saiz poket tu, letak dalam poket. Pakai bila dah sentuh-sentuh macam-macam. Kita basmi kuman, kita sanitasi tangan kita. Baiklah, sebenarnya apa yang berlaku pagi tadi, apa yang berlaku sebentar tadi, yang bergaduh-gaduh, masing-masing dah keluar. Lorak negeri masing-masing ni, adakah anda faham? Saya ada yang saya tak faham, ada juga yang saya rasa saya faham. Jadi mungkin ini akan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, di mana subjek kita adalah subjek menengah atas TVET. Kita akan membincangkan mengenai asas komunikasi pekerjaan. Kita dah lihat yang kedua-dua cikgu yang tengah bergaduh, kalau orang Temerloh cakap bertaki tu kan, mereka adalah guru-guru yang akan bersama-sama dengan kita. Kita berkenalan dahulu. Jom kita tonton profil ini. Kita ingin mempersilakan Cikgu Amin daripada SMK Datuk Panglima Perang Kiri Perak dan Cikgu Qayyum dari SMK Bandar Kota Tinggi Johor. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Khabar? Baik. Keluar sepahang saya Cikgu. Tak apa, awak pun, saya pun keluar bahasa Perak ni. Nak buat macam mana kan? Cikgu Qayyum daripada? Saya daripada Kota Tinggi Johor. Kota Tinggi Johor. Macam mana ni pagi-pagi dah berbincang nak ke mana dengan dialek masing-masing ni. Baiklah, rakan-rakan semua di rumah, kalau anda sudah menjaga jarak sosial semua dan jika kita perlu membuka mask kita, silakan Cikgu. Okey. Jangan lupa untuk simpan mask anda dengan baik. Simpanlah dalam saku atau kalau kita ada poket plastik, dan macam Nisa Cikgu nak tunjuklah kita ada bekas khas ni, boleh dapatkan di kedai-kedai. Simpan elok-elok supaya kekal bersih. Kalau dah kotor, bawa mask lebih untuk tukar. Cikgu, sebenarnya kita bercakap pagi-pagi mengenai dialek ni ada kena-mengena ke dengan topik kita pada hari ini? Mungkin Cikgu boleh jelaskan. Silakan Cikgu Amin atau Cikgu Qayyum dulu. Baiklah, pada pagi ini kita akan bercerita berkaitan dengan komunikasi. Macam mana kita nak berkomunikasi di tempat kerja. Dan juga seterusnya kita akan teruskan lagi dengan pengenalan macam mana bahasa di tempat kerja. Macam mana bahasa di tempat kerja. Di tempat kerja. Kalau Cikgu Amin sendiri, kalau di tempat kerja mesti ada rakan-rakan dari negeri lain kan? Ya, betul. Memang banyak sebenarnya. Daripada Kelantan, pelbagailah. Kelantan, Melaka, ada daripada utara, daripada Perlis kan. Ya, cakap utara tu keluar. Cakap utara. Macam tu keluar lah. Hang apa kan. Jadi kita nak tahu, adakah itu cara yang betul kita berkomunikasi di tempat kerja khususnya? Tapi Cikgu, kita tidaklah bertiga sahaja. Adat mengajar Cikgu mesti ada murid-murid kan? Tetapi jangan risau, bukan secara fizikal. Rakan-rakan kita akan bersama-sama dengan kita di Google Meet, di mana kita ada rakan-rakan daripada SMK Datuk Panglima Perang Kiri. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Hai adik-adik, lambai semua. Kalau anda dengar suara Nisa, lambai semua. Selamat pagi. Semua dah bersedia untuk kelas kita pada hari ini? Kalau dah bersedia, tunjuk thumbs up. Semua thumbs up. Okey, semua thumbs up. Baiklah, rakan-rakan, Nisa nak ingatkan nanti kita akan kembali ke sekolah. Kita akan mengamalkan norma baharu. Jadi, bila nak ucap salam pada cikgu, kita letak tangan di dada. Jom ikut Nisa, letak tangan di dada semua. Ikut semua murid. Ikut semua. Oh, nak dengar suara cikgu juga. Ya, cikgu bagi tahu mereka. Dia manja dengan guru. Ya, letak tangan di dada dan ucapkan selamat pagi cikgu ya. Jom kita ikutkan. Selamat pagi cikgu. Ya.
Oh, alamak tertutup. Jom kita ucapkan selamat pagi Cikgu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Hari ini bertuah ya rakan-rakan dari SMK Datuk Panglima Perang Kiri. Mereka ada cikgu ekstra hari ini. Yang mana import cikgu Qayyum kita. Juga untuk penonton di rumah boleh sama-sama ambil nota. Okay, cikgu, mungkin kita boleh mulakan dengan pengenalan subjek ataupun topik kita pada hari ini cikgu. Silakan. Okey, baik. Sebenarnya, kadang-kadang kita akan tanya apa yang perlu kita lakukan di tempat kerja. Ya. Betul tak? Kan? Betul. Apa yang kita kena, apa yang kita perlu kuasai jika kita sebagai seorang pelajar, kan? Dan kita akan bekerja satu hari nanti, apa yang kita perlu kuasai supaya market kita tu ataupun nilai diri kita tu dipandang tinggi. Ya. Kan? Betul tak? Betul. Bukan sahaja kemahiran tangan ataupun kemahiran dalam satu bidang yang kita kuasai. Ya. Kita perlu juga ada kemahiran insaniah. Kita perlu kemahiran insaniah supaya kita punya nilai diri kita tu apabila syarikat tu tengok, oh, bagus. Ini bagus. Kita boleh ambil ni. Macam tu. Itu yang kita nak tu sebenarnya. Ya, betul. Ya, sebenarnya dalam kemahiran insaniah ni sebenarnya dia dibangunkan oleh JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Ya. Di mana dia melibatkan panel daripada industri. Ya. Okey, panel daripada industri itu adalah berfungsi Cik Nisa Ya. berfungsi untuk membangunkan apa yang sebenarnya industri nak. Ya. So dia nak pekerjanya macam mana? Kemahiran apa yang pekerja ni kena ada? Jadi bila adanya panel daripada industri, maka keboleh pasaran pekerja yang telah menamatkan latihan, so dia mudahlah baik di peringkat Malaysia ataupun ke peringkat global. Wah. Dan juga sebenarnya bukan di Malaysia saja yang ada co-abilities ni. Okey. Sebenarnya negara lain pun ada Cik Nisa. Contohnya negara New Zealand, tapi nama dia adalah essential skill. Essential skill. Okey. US dipanggil workplace know-how. Workplace know-how. Workplace know-how. Okey. Tu apa tu kan? Bahasa apa know-how kan? Okey, tak apa. Okey, seterusnya dengan negara yang terakhir sebagai contoh adalah negara Great Britain. Great Britain. Dia dengan Malaysia lebih kurang Cik Lisa. Ya. Yes. Saya tak sangka ya. Dia bermula dekat dengan C. Ya. Core skill. skill. Malaysia co-abilities, dia core skill. Jadi Baik. itu yang saya cakap tadi, dia boleh pergi ke peringkat global. Maknanya mungkin ada sedikit penambahbaikan lah. Maksudnya dia pergi ke sana, mungkin dia kena tambah sikit ilmu di sana. Ya. Bayangkan dulu macam ni, Cik Nisa. Ya. Kita ada handphone. Okey, kita ada handphone. Ya. Handphone kita canggih dengan teknologi tinggi. Betul. Kamera 64 megapiksel katakan. Terpaling tinggi lah terpaling ya. tinggi. Ya. Dengan skrin sesentuh yang sangat luas dan juga kadang-kadang kita sentuh sikit je dah bergerak, smooth. Orang kata smooth kan. Dia laju. Laju, baru niat dah bergerak. Katakanlah baru niat dah bergerak boleh. Macam tu pula kan. Telefon apa tu saya nak beli juga tu. Okey. Kan? Katakanlah kan, kita ada handphone yang teknologi tinggi tapi kita gunakan tanpa SIM card. Macam mana? Tak Adakah berguna teknologi lah. tu berguna ataupun terhad? Terhad lah, tak boleh nak terhad. telefon orang lah kan. Ya, macam itulah juga kita sebagai seorang murid kan. Katakanlah kita hanya menguasai bahagian hands on saja ataupun kemahiran tangan saja. Tapi kita tak ada kemahiran insaniah. Jadi dia tidak pergi seiring. Tak seimbang saya kata. Ini sangat menarik. Di macam tu. mana kita murid-murid telah disediakan daripada awal kemahiran berkomunikasi. Jadi cikgu, kita nak lihat video berkenaan tentang asas komunikasi. Mereka tahu ke tak? Jom kita tengok. Okey. Didik TV KPM. Bagi saya, komunikasi ini mempunyai pelbagai manfaat yang boleh kita perolehi. Antaranya, ia dapat memberikan kesan kepada sesuatu perkara melalui komunikasi yang formal. Ini dapat memudahkan kefahaman kepada penerima dan membuatkan interaksi berjalan dengan lancar. Pendapat saya rasa subjek asas komunikasi pekerjaan ini adalah sangat penting, terutamanya bagi kita semasa bekerja. Ini adalah kerana kita dapat meyakinkan pelanggan dengan mempromosikan produk kita. Seterusnya dapat meningkatkan keuntungan syarikat.
Saya rasa bagus anak saya belajar tentang asas komunikasi pekerjaan ini kerana ia amat berguna pada masa akan datang. Ia sangat penting apabila mereka bekerja kelak. Ia juga akan menghasilkan komunikasi yang baik. Komunikasi berkesan ini sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan sebenar. Oleh itu, saya berasa topik ini sangat bagus untuk diajar dan diterapkan oleh guru-guru. Bagi saya, setelah saya pelajari tentang subjek asas komunikasi pekerjaan ini, baru saya tahu yang kemahiran berkomunikasi ini sangat penting untuk kita semua. Apabila kemahiran ini telah didedahkan secara umum, ia secara tak langsung dapat membantu kita meningkatkan keyakinan diri untuk berinteraksi dengan orang sekeliling kita. Selain itu, ia juga dapat membantu kita untuk memberikan maklumat dengan lebih berkesan. Didik TV KPM. Itu dia perkongsian daripada adik-adik kita di mana pentingnya kita belajar asas komunikasi. Cikgu-cikgu pun ada sebut nanti nak bekerja mungkin dapat pergi ke peringkat global. Komunikasi itu penting. Cikgu, boleh kita mulakan dengan pengenalan tentang subjek kita tak cikgu? Saya tak sabarlah. Okey, bagus. Terima kasih. Okey. Hari ini kita akan membincangkan tajuk iaitu core abilities. Okey, minta maaf. Tak apa. Ya. Okey, ini kita akan membincangkan core abilities di mana tajuk yang pertama untuk pelajar ini adalah dia kena ambil pada tahap ini dia punya code program sebenarnya. Code program, ya. Okey, nombor 1 ni merujuk kepada tahap pertama. Tahap pertama. Pelajar ni dia ni sampai ke tahap kedua. Pelajar saya ni sampai tahap kedua. So untuk tahap pertama dia orang ni adakan belajar mengenai asas komunikasi pekerjaan. Cikgu mesti yang apa ni? Cik Nisa mesti tertanya, kenapa ada CA01 ni? Itulah, saya tahu huruf C tu nombor pelik faham. Okey. CA ni bermaksud core abilities dan juga 01 ni adalah Core ability. tajuk yang pertama. Tajuk yang pertama. Dia ada 4 tajuk sebenarnya. Baik. Okey, jadi kita hari ini membincangkan tajuk yang pertama iaitu asas komunikasi pekerjaan. Asas komunikasi pekerjaan. Tapi sebelum tu cikgu saya nak tanyalah adik-adik kita, adakah mereka ni semua tingkatan 5 ya, betul ya? Tingkatan 5. Tak apa, jangan takut, soalan tak susah. Kak Lisan cuma nak tahu apa antara cita-cita adik-adik. Mungkin kita boleh tanya seorang dua. Alia boleh kongsikan apa cita-cita Alia nanti dah habis bersekolah, dah habis sambung belajar, nak jadi apa nanti? Ya, nak jadi apa? Alia dapat dengar kita tak? Oh, okey. Tak apa. Mic boleh on ya? Yang lain boleh on. Mana tahu tiba-tiba Nisa nak tanya ke. Mungkin kita boleh tanya Khairil Nazrin. Khairil. Khairil. Khairil dengar Khairil. Cikgu. Khairil nanti nak kerja apa nanti Khairil? Cakap Khairil. Khairil? Mungkin ada sedikit masalah teknikal. Ya. Terdiam terus dengan suara saya. Mungkin cikgu boleh tanya mereka. Nak kerja Okey, apa Khairil. nanti? Khairil nak jadi apa satu hari nanti? Kalau saya ingin menjadi seorang jurutera. Jurutera. Engineer lah. Nanti dah kerja jurutera, pergi ke syarikat yang besar-besar, nak kena berkomunikasi, jumpa pula bos-bos mungkin dari negara lain. Ya, cikgu. Betul. Ya, mungkin kita boleh tanya Ai Natasha. Ai Natasha, hai. Ai Natasha nanti nak jadi apa? Saya saya ingin menjadi guru untuk kos pendawaian domestik. Wah, ni cikgu suruh dia jawab macam ni ke? Tak, ini memang saya pun tak tahu dia nak cita-cita jadi apa sebenarnya. Hanya ni terus dia memang daripada hati dia lah. Memang dia punya keinginan tu. Betul. Jadi apa-apa pun pekerjaan yang adik-adik nak jadi di masa akan datang, inilah yang kita kena belajar cikgu kan? Daripada awal. Silakan cikgu. Okey, seterusnya saya di sini kita nampak di mana Les Brown ni pakar motivasi di US, dia berkata develop your communication skill because once you open your mouth, you tell the world who you are. Okey, maksud dia tingkatkan kemahiran komunikasi anda kerana setelah anda membuka mulut, anda memberitahu siapa anda. Dia macam kita punya first impression lah kan. Apabila kita interview seseorang, kita nampak macam mana orang berkomunikasi, itu kita punya first impression. Kita tahu dia ni orang macam mana. Ya, betul lah. Okey.
Satu lagi. Oh, Okey. So, murid-murid semua. Murid-murid semua ada nampak saya? Dengar suara saya jelas? Go. Sebelum kita nak mengajar, Baik, Go. guru pun dia kena komunikasi pun kena betul lah. Ya. Nanti tak jelas ke apa kan, jadi murid-murid tak faham apa yang cuba Betul. cikgu sampaikan. Okey. Berkenaan dengan apa itu komunikasi, sebenarnya kita pun tak sangka. Ya. Kita ni sebenarnya dalam keadaan begini ni kita cakap macam bersahaja ke dalam keadaan kita buat ni dalam lakonan apa, tetapi sebenarnya ini adalah komunikasi. Komunikasi. Ya, betul. Ini adalah komunikasi seharian. Contohnya macam dekat rumah. Kita tak ada. Kita seorang je. Kan? Tapi kita ada seekor kucing. Nak berkomunikasi dengan kucing. Contoh kan? Okey, kucing. Oyen, dah makan. Tapi Oyen takkan cakap, tak, belum. Oh, kalau dia jawab macam tu, saya lari cikgu. Kalau dia jawab macam tu, saya pun lari daripada rumah. Okey, kemudian Oyen tu akan datang, kucing kita yang Oyen tu akan datang, menggesek-gesek kaki kita. Dia meminta, maksudnya makna dia meminta kita makanan. Okey, so di sini adalah apa itu komunikasi? Cara berhubung. Okey. Melibatkan maksud yang dikongsi dengan menggunakan sesuatu yang simbolik. Oh, simbolik. Seperti isyarat, huruf, nombor dan perkataan yang melambangkan atau menyerupai idea-idea. Ya. Okey, ini yang diterangkan oleh James F. Stoner dan Charles Wenkers pada tahun 1989. Ya. Seterusnya cikgu, macam mana nak tahu komunikasi itu berkesan? Ya. Cikgu Qayyum, Ya, cikgu. boleh nyatakan saya sekarang pukul apa? Okey, sekarang pukul 9.18. Baik, macam ni sebenarnya kami senang berkomunikasi ni. Ya. Betul? Okey, macam mana kita nak tahu komunikasi kami tadi tu berkesan? Okey, kita lihat mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas oleh penerimanya. Saya terima mesej yang Cikgu Amin bagi tahu. Ya. Nak Betul. bagi tahu sekarang pukul berapa ya Cikgu Qayyum ya? Betul. Dan saya pun angkat tangan saya tengok, oh sekarang pukul 9.18. Ya. Nampak kita bagi tahu, kita faham dan kita Sampaikan balas semula. kepada. balas Macam tu. semula, ya. Seterusnya, makna mesej difahami dan dikongsi oleh pengirim dan penerima. Apabila saya terima mesej tadi, saya faham dan seterusnya saya kongsi balik yang sebenarnya saya faham. Saya kongsi kat Cikgu Amin, saya faham. Saya faham Saya dia nak adalah waktu, pengirim. Saya penerima. Jadi saya faham mesej tu, saya kongsi balik, saya faham mesej tu. Saya bagi tahu pukul berapa. betul. Dan seterusnya perubahan. Tadi tangan saya kat bawah. Ya. Saya naikkan tangan ke atas. Kan? Saya naikkan tangan ke atas. Maksudnya berubah dari bawah ke atas kerana saya faham. Jadi saya perlukan perubahan untuk saya tengok jam dan saya dapat untuk membalas semula apa yang diperlukan. Ya, mungkin kita boleh cuba berkomunikasi dengan rakan-rakan kita. Cikgu ada soalan tak? Soalan ringkas je. Kita nak tahu memang, komunikasi. Okey. So, saya pun dah terangkan komunikasi ya. Jadi saya nak pilih Alia Roslan, dengar suara saya? Dengar cikgu. Okey, bagus. Tadi ada masalah kan? Tak apa. Jangan putus asa. Okey. So, Alia, boleh kamu terangkan apa yang kamu faham berkenaan dengan komunikasi? Apa yang saya faham tentang komunikasi ialah komunikasi melibatkan dua atau lebih pihak, iaitu perlu ada pengirim dan penerima. Selain itu, proses komunikasi perlu berlaku untuk menyampaikan suatu mesej, maklumat atau makna. Ya. Okey, Betul ke terima cikgu kasih. jawapannya? Ya, dia tepatlah jawapannya. Tepatlah. Terima kasih. Okey, Nampaknya terima Alia kasih. beri perhatian. Risau dah tadi komunikasi kita mungkin tak sampai kepada Alia. Tetapi komunikasi kita di sini, proses mengajar cikgu sampai kepada Alia dan Alia menerima mesej. Okey, dan baik, dapat terima menjelaskan kasih. kembali. Terima kasih Alia. Terima kasih, Wah, saya pun tadi sebenarnya tertanya-tanya juga. Kalau kita berkomunikasi dalam dialek berbeza, logat berbeza, akan ada konflik dan sebagainya. Maklumlah tadi pagi dah berbual dengan cikgu Fariza mengenai konflik. Mungkin ada sedikit kena mengena dengan topik kita pada hari ini. Mungkin kita akan tahu selepas ini. Jangan ke mana-mana cikgu, kita rehat dulu ya. Boleh. Alright, jumpa lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kekal fokus bersama kami di Teras Didik TV KPM. Kita tengah belajar subjek menengah atas TVET di mana topik kita adalah asas komunikasi. Dan jangan lupa SOP kena jaga, pakai hand sanitizer, jaga jarak sosial dan pakai pelitup muka bila perlu. Dan jika tiada keperluan adik-adik, jangan keluar rumah. Nanti nak kembali ke sekolah, ikut arahan pihak guru dan pihak sekolah. Cikgu, tadi kita dah mendengar apa itu komunikasi, betul. maksud komunikasi, ada pengirim, penerima dan sebagainya. Ya, betul. Sangat betul. Ada berapa jenis komunikasi, cikgu? Okey. Komunikasi. Sebenarnya komunikasi ni dia melibatkan komunikasi lisan. Lisan. Yang pertama lisan lah. Ya. Lisan ni kalau nak tahu atau pelajar atau murid-murid semua okey, berkenaan dengan komunikasi oral ataupun tuturan atau kita dalam bahasa mudah kita bercakap. Macam kita bercakap ni? Ya. Saya bercakap dengan Cikgu Qayyum, Cikgu Qayyum faham? Faham. Okey, dan juga bertulis. Bertulis maksudnya kita menulislah. Tulis, ada kertas, ada pen, tulis. Ada pen, tulis. Surat cinta. Bukan. Okey. Ada surat cinta lah. Sekarang ni semua pakai WhatsApp saja kan. Tapi Tulisan tetap juga menulis, tu ya. masih menulis. Okey. Okey, kalau kita tengok ni semua murid fahamlah bertulis tu macam mana, bercakap tu macam mana. Jadi saya bagi satu situasi di mana di tempat kerja. Sebab ini adalah semua ni kita nak melahirkan pelajar ataupun pekerja di tempat kerja akan datang. Okey. So, sebagai contoh, kita ada satu kejadian. Kemalangan di tempat kerja. Ya. Jadi, bila berlakunya kemalangan, contohnya saya berdekatan, ada kemalangan di tempat kerja saya atau berhampiran dengan saya punya kawasan kerja saya. So, saya pun kena melaporkan pada penyelidik saya. Contohnya Saya Cikgu pula Qayyum lah. lagi macam penyelidik kan? Cikgu Qayyum ni penyelidik. Tuan, Ya saya. saya daripada Seksyen A. Saya punya pekerja seorang telah mengalami kemalangan. Macam mana boleh berlaku kemalangan tu? Amin, tolong buat satu laporan untuk saya. Jadi laporan dan saya telah melaporkan itu bercakap ataupun bertutur dan juga laporan itu yang saya kena sediakan itu adalah dalam bentuk bertulis. Ya. Okey, seterusnya. Seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya berkenaan dengan komunikasi bukan lisan. Bukan lisan. Dia tak boleh bercakap, dia tidak boleh bertutur. Tapi dia tidak boleh bertutur dengan dia ni. Dia diam saja kan. Kenapa tu? Dia tak ada. Saya tahu ini isyarat untuk tengok tolong Cikgu senyap. Qayyum. Dia ada buat tu. Tolong senyap. Betul ya? Betul. Tepat sekali. Kalau macam ni apa? Kalau macam tu apa tu? Kalau macam ni apa? Itu dia memberi penekanan. 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 Bukan dia marah. Cikgu Amin, itu kalau penekanan. macam ni Cikgu Amin? Kalau macam Duit ini, ke? Bukan? ini duit lah kan. Semua tahu kan. Di rumah pun tahu kan. Ini duit kan. Ini duit. Tapi kalau saya berhenti macam Kalau ni, berhenti, dia jadi Cikgu Qayyum, jangan tunjuk di sana, tunjuk di penonton. Ya, penonton. Anak-anak murid kita di rumah. kat luar sayang kita- semua kat rumah anak-anak. kita bagi dulu lagi. Ya. Ini okey, mini love. Okey, baik. Seterusnya ada satu lagi komunikasi visual. Biasa kat media sosial kita tengok kan ada orang kan. Dia nak ceritakan apa yang berlaku hari ni. Ya. Dia tulis panjang sangat. Kat bawah tu ada komen. Betul. Panjang sangatlah, lukis je lah. Lukis. Betul tak? Kita biasa dengar macam tu kan. betul. Panjang sangatlah, lukis je lah. saya rasa sebab visual lebih menarik kot. Ya, betul. Komunikasi secara visual dan ada info, dia lebih menarik. Cuba kita bayangkan kan. Kita beli barang kat IKEA. Ya. Kita beli barang kat IKEA, manual yang kita dapat tu tulisan. Saya rasa Semua rasanya kita tak tulisan. pasang lah. Kita pulang balik kat IKEA sebab Pulang balik macam kat mana kita kedai. nak faham. Jadi Ya. dia bagi manual, ada gambar, ada info. Jadi memudahkan kita. Begitulah komunikasi. Komunikasi secara Lisan. visual. Visual. Secara visual. Lisan, Maksudnya bukan lisan. ya, Jenis betul. komunikasi Jalan. tiga Visual. iaitu Alamak, yelah, tak bagi perhatian ni macam mana ni? Kekal tak apa, fokus, tak kekal apa. fokus. Pelajar baru kita. Pelajar baru. Tak ada masalah. Saya tak ada masalah bagi Baik, dia. baik. Boleh, cikgu. Seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya kita lihat kepada Kita tengok gambar apa ni ni? ya. Okey, kita bayangkanlah penghantar tu adalah seorang majikan dan penerima tu adalah seorang pekerjanya. Kan? Jika kita lihat berlaku dua jenis komunikasi. Yang pertama secara lisan di mana dia berkata-kata. Seterusnya dia menunjukkan buku. Nampak tunjuk buku kan? Itu secara visual. Jika dua komunikasi berjalan seiring, sebenarnya keberkesanan dia lebih tinggi. Sebab kita boleh lihat, kita boleh faham betul. dan dengar. Kadang-kadang dia lebih lebih cepat ingat bila kita mendengar dan juga melihat. Okey. Saya tadi kita dah habis pada tajuk jenis komunikasi tanya. anak murid saya ni macam terlalu fokus ni, saya bimbang ni. Yang Fokus bimbang, ke ya. tengah buat apa ni? Jadi ada tak kalau yang nak bertanya?
Takut nanti fokus ke benda lain ni. Ada yang nak bertanya ke? Siapa ada soalan, boleh angkat tangan. Ya, Dayah. Dayah. Silakan Okey. Dayah. Saya ada satu soalan, Cikgu. Okey, teruskan Dayah. Saya pernah terbaca tentang komunikasi intrapersonal dan juga interpersonal. Oh, Okey. Ini Okey, advance ni, soalan advance ni. kamu? Ini lebih Jadi, daripada Cikgu, kita berikan. Bagus. bagaimana cara untuk kita bercakap tentang Teruskan Dayah. komunikasi interpersonal di tempat yang sesuai di tempat kerja. Okey, okey, Ya. terima kasih. Wah, Dayah dalam diam memikir satu soalan yang agak di luar bidang di luar topik kita hari ni Okey, tapi saya ucapkan terima kasihlah Terima kerana kasih. berani bertanya Ya. Okey, dia bertanya mengenai apa itu intra dan juga interpersonal, Interpersonal. yang mana yang lebih sesuai Cikgu Ya, Qayyum betul. kan di tempat kerja. Ya. Maksud Ah, soalannya gitu jadi yang mana yang lebih sesuai? Okey, kita tengok dulu apa definisi intra dengan interpersonal tu. Ya. Intra itu adalah komunikasi dalaman. 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 Dia tidak berkomunikasi. Dia bercakap dalam diri dia. Aku ni boleh ke tak boleh? Ya. Jadi dia memang komunikasi dia macam tu, dalaman diri dia. Dan juga kalau interpersonal, dia bercakap melibatkan dua individu lah. Ya. Cikgu Qayyum, kita ada kerja ni. Hujung minggu ni boleh tak datang sekolah? Maaf lah, saya ada kerja. Katakanlah kita balas macam tu Ya. kan. Okey. Ha. Ini contohlah kan. Okey, jadi yang paling sesuai di tempat kerja adalah Inter. Okey, Hidayah yang paling sesuai di tempat kerja adalah komunikasi interpersonal. Melibatkan jenis-jenisnya jugalah yang tadi Ya. tu kita bincangkan tadi Faham Hidayah? Hidayah faham ke? Faham Dayah? Okey, bagus. bagus. Mana Dayah. mesej telah diterima. Komunikasi telah maksudnya- berlangsung. Ya, betul. Ya. Dia berkongsi apa yang dia faham. Okey, baik. Seterusnya, macam mana kita nak meningkatkan komunikasi secara dengan berkesan? Ya, ini Macam yang mana penting kita, cikgu. Ya, Maklumlah betul. kita di tempat kerja nak melakukan kerja, bekerja pula dengan pelbagai bahagian, pelbagai peringkat, nak hubungi bahagian ini, bahagian itu. betul, Takut betul, nanti betul. kalau ada komunikasi yang salah, dah tak siap kerja, Ya, tak dapat betul. lakukan dengan baik. Kadang-kadang komunikasi tu keliru. Jadi Keliru. salah faham pula. Ya, Apabila itu salah faham yang- tu berlakulah konflik. Ya. Di sinilah kita nak membincangkan mengenai cara untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi. Tetapi kita nak rehat dulu. Saya pun nak kena minum air. Ni bukan air. Jangan minum. jangan ya. minum. Jadi jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Nak air. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di Teras Didik TV KPM. Kita tengah belajar mengenai komunikasi, asas komunikasi di tempat kerja dan masih bersama cikgu-cikgu kita. Ya. Kita ada Cikgu Amin daripada SMK Datuk Panglima Perang Kiri Perak dan Cikgu Qayyum dari SMK Bandar Kota Tinggi serta rakan-rakan daripada SMK Datuk Panglima Perang Kiri Perak. Jom cikgu, apa cara nak meningkatkan keberkesanan komunikasi? Okey, baik. Apabila kita berkomunikasi, Ya. pastinya kita nak komunikasi tu berkesan. Ya. Okey, saya bagi contoh. Saya ni seorang penerima. Penerima. Cikgu Amin sebagai seorang pengirim. Okey, katakanlah Cikgu Amin sebagai seorang pengirim. Jadi saya sebagai pengirim. Kalau kita tengok tadi mula-mula tadi komunikasi mesti melibatkan pengirim dan juga penerima. Penerima, Pengirim ya. menyampaikan, penerima dia mendengar apa yang disampaikan. Ya. Okey. Jadi bila saya nak berkomunikasi, sebagai contohlah kami berdua ni Saya tengah buat Okey. kerja kan. Saya buat kerja. tengah buat Katakan kerja, gunakan kami nak berkomunikasi. Guru di meja. Bunyi kerang gitu kan. Okey, yang pertama poin kita adalah pastikan penerima bersedia. Sebagai contoh macam ni. Cikgu Qayyum, boleh saya bercakap dengan kamu?
Okey, saya pun matikan. Matikan supaya saya Bersedia. Beri perhatian. Ya. Nampak? Amin, Beri ada apa? perhatian. Okey, dia tanya. Okey, seterusnya. Nak cakap, saya kena cakap dengan tujuan yang jelas. Ya. Sebagai contoh, Cikgu Qayyum, ada tugasan untuk kamu. Saya pula sebagai seorang penerima kena tunjuk minat. Boleh saya tahu tugasan apa? Boleh saya tahu tugasan apa? Baik. Kita tunjuk minat. Kita tunjuk minat topik yang dibincangkan. Baik. Betul. Okey. Dan juga seterusnya, saya penyampai kena cari bahasa yang lebih mudah. Lebih mudah. Cikgu Qayyum, boleh sediakan saya laporan kebakaran yang berlaku pada minggu lepas. Saya pula jangan pula tak sabar. Sikit belum habis tanya. Saya nak awak apa? Cepat apa? Kita pula. Dan orang tu belum habis tanya, kita nak tanya lagi. Kita kena sebagai seorang penerima kena sabar, dengar dahulu. Faham dahulu baru balas semula. Okey. Berkenaan dengan kontak mata Ya. Dengar saya dengan Cik Lisa kami ada kontak mata. Kontak mata ni boleh mendapatkan komunikasi itu lebih berkesan. Lebih jelas. Cuba kalau cikgu cakap dengan saya macam tengok. pandang. Dia ni nak dengar ke tidak cakap saya ni? Macam ni kan. Kita bercakap tadi kan? Ya. Nak dengar atau tidak. Tapi sepatutnya penerima dengan pengirim mesti. Okey, saya cakap dengan Cik Lisa, saya kena bertentangan mata. Ya, Okay. Macam Cik Lisa macam ni lah. Saya kena dengan Cikgu Qayyum lah. Okey, nampak. So, baik pengirim dan juga penerima, kita memang kena ada kontak mata. Okey, seterusnya kita kena elakkan gangguan. Macam tadi saya tengah buat kerja. Saya kena matikan dulu supaya saya elakkan gangguan, kan? Elakkan gangguan supaya komunikasi itu lebih jelas, lebih senang didengar. Kan kalau katakan macam handphone pun kadang-kadang tengah cakap-cakap, alamak bunyi handphone tu lah. Itu adalah gangguan juga tu. Kalau tak matikan mesin tadi, bunyi dia kan. Ya betul. Tak dengar pun ya, tak bersedia pun ya. Saya dah salah faham. Apa? Baik, Sambil nak bercakap dalam telefon, lepas tu dengan nak dengar lagi saya bagi apa yang saya nak dia dapat, tak tercapai. Jadi memang tak berlaku komunikasi berkesan. Dan ini yang terakhir, kadang banyak orang yang terlepas. Apa dia tu cikgu? Okey, ini berkenaan dengan beri peluang untuk penerima itu bertanya. Bagi contoh Cikgu Qayyum, tadi saya nak apa? Boleh bagi jelaskan semula? Okey, cik nak laporan tapi saya nak tahu laporan tu nak bila. Jadi saya pun bertanya jika perlu. Baik. Bukanlah kita bertanya selepas habis komunikasi. Dah habis komunikasi kita pula tanya diri kita. Betul. Dia nak apa sebenarnya kan? Ya. Lupanya kita cakap belakang. Patutnya kita jika ada masalah atau perkara yang kita faham, kita tanya jika perlu supaya lebih jelas, lebih mudah supaya komunikasi. informasi tu dapat pada waktu betul. tu juga Ya, kan. betul. Jangan dah ditanya dah balik. Tapi nak bila lepas tu, ya? Nak bila Jadi ya? Nantilah. Betul-betul. Kan, Dia akan ada benda yang kau kata terngiang-ngiang lah kan. Itu sampai termimpi-mimpi orang kata. Termimpi-mimpi pula kerja. Ya. Okey, baiklah. Sekarang ni kita dah habis buat komunikasi. Kita akan sambung pula bahasa di tempat kerja, bahasa kerja. Ya. Okey, sebelum kita teruskan Cik Lisa, kita ada video. Kita sediakan satu video. Apa video tu, menarik cikgu? ni. Ini berkaitan menarik ni, dengan- sangat menarik. Mari kita- Kalau betul mari lah kita tonton menarik, lah. jom kita tonton. Sama-sama kita lihat. In Turkey, there is a village where people talk through a whistle. No need for words, no need for WhatsApp. What is this village and why the heck do they do this? So why did this language start here? Well, just look at the village. All the houses here are very far from each other. So before technology, when they wanted to talk, they had to scream. And over time, they realized it's just easier to whistle. Nowadays, people just use WhatsApp. So this language so kids can continue this tradition for hundreds of years to come. Wah, uniknya berkomunikasi dengan cara bersiul kerana cikgu rumah mereka jauh-jauh di lereng bukit. Jadi lebih senang bersiul. Nak menjerit-jerit nanti lepas seminggu tak ada dah suara. Ya. Ya betul. Okey, Betul. itu sebenarnya salah satu jenis Bahasa. bahasa. Okey, kalau kita tengok video tadi kan, agak-agak kenapa ya dia pilih bahasa siulan? Kenapa dia pilih bahasa kenapa siulan?
Kan bahasa burung tu. Ya. Vik kan. Kalau bahasa ikan tak dengar pula kita. Ikan tak ada. Ada bahasa cikgu. Ada cikgu kau yang ada bahasa ikan ke? Tak ada. Okey, katakanlah bahasa burung kan. Ya. Kenapa dia pilih bahasa burung? Rupanya bahasa burung ni dia mempunyai frekuensi yang tinggi. Frekuensi tinggi. Jadi disebabkan kedudukan mereka yang jauh kan. Satu mungkin kat atas, Ya. satu kat Di bawah. lereng bukit. Lereng bukit. Jadi apabila untuk bekerja dia menggunakan bahasa siulan. Bahasa siulan. Kan dia Betul-betul. jerit-jerit macam Tarzan pula kan. Ya. Haiwan pula yang datang. Ya, betul. Ada juga ya cikgu Qayyum. Jadi dia menggunakan bahasa siulan kan. Jadi komunikasi itu berkesan. Tapi dengan syarat, Ya. dengan syarat kedua-dua pengirim dan penerima faham bahasa yang digunakan. Ya, maknanya baiklah. siulan-siulan tu dia adalah bunyi-bunyi yang khas untuk perkataan-perkataan yang khas kan? Ya, betul. Ya, itu Betul. cara komunikasi menjadi lebih berkesan. Betul Okey. lah. Kita nak tahu berkesan tak berkesan ni saya nak tanyalah. Bukan nak tanyalah, saya nak tahu ni pelajar-pelajar saya ni dengar ke ni apa yang Cikgu Qayyum terangkan tadi? Nak kena bersiul ke? Kalau faham ataupun kamu dengar, tolong angkat tangan semua. Beri thumbs up. Atau beri Sekiranya thumbs anda up. masih bersama-sama dengan kami. Rakan-rakan, tak dengar, tak apa cikgu, mungkin ada Tak masalah apa, tak apa, teknikal. tak ada masalah. Nampak tak itu antara Mungkin. salah satu halangan komunikasi juga Ya, kan? betul. Teknikal, Itu menyebabkan kemudahan. internet dan Betul, betul. sebagainya. Kita Dikira teruskan gangguan. cikgu. Okey, Ya. kita teruskan. Apa itu bahasa kerja? Bahasa kerja adalah bahasa yang digunakan oleh sebuah syarikat, pertubuhan atau organisasi sebagai alat komunikasi. Bahasa tu adalah alat komunikasi. Kerja itu adalah aktiviti dan Ya. kegiatan. Macam itulah. Bila kita nak bekerja ni, kita kena pastikan yang orang lain faham juga bahasa yang kita gunakan. Ya. Sebab kita nak bekerja sama-sama. Kalau orang tak faham bahasa kita, susah nanti. Betul? Okey, saya bagi tahu kenapa pentingnya bahasa kerja. Okey, bahasa kerja ni penting. Sebab apa? Contohnya macam ni. Katakanlah seorang majikan kan, menggunakan bahasa kerja, bahasa Inggeris. Tetapi pekerja bawahan pula atau pekerja biasa menggunakan bahasa Melayu. Okey. Jadi saya sebagai seorang majikan perlu mengeluarkan notis atau memo atau pengumuman menggunakan dua bahasa. Sebab bahasa kami berbeza. Bahasa kerja kami berbeza. Jadi kalau saya nak keluarkan notis, saya kena keluarkan notis dua bahasa. Ya, Betul? betul. Dua bahasa, bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu supaya saya faham, orang pekerja saya pun faham. Sebab itu kita kena kuasai satu bahasa saja dalam satu tempat Ya. kerja. Okey. Jadi Cikgu Qayyum, saya pun nak bertanya dengan Cikgu Qayyum lah kan. okey. Ni macam contohlah kan bahasa tempat kerja tadi kan. Ya, betul. Saya pernah ada satu situasi, dia pergi satu tempat tu, mungkin pekerja tu daripada luar negara lah kan. Okey. Mungkin dia pun tak faham. Jadi bila saya cakap, saya pun cuba bercakap tu dalam benda yang mudah. Okey. You Malay? No. Malay. English? Little. So macam mana tu okey. cikgu ni? Kalau kita berdepan dengan situasi tersebut, katakanlah kita sebagai Halangan seorang bahasa ketua lah kan, pula cikgu kan? halangan bahasa. Kita sebagai ketua menerima pekerja yang baru kan, menerima pekerja yang baru yang tidak menguasai bahasa kerja kita. Ya. Tidak menguasai bahasa kerja. Jadi kita kena perlukan kebijaksanaan kita yang kita dah belajar tadi, komunikasi. Ya. Jadi kita pilih jenis komunikasi yang sesuai. Sebagai betul. contoh, tadi kita dah cerita pasal komunikasi visual. Maksudnya komunikasi visual lebih jelas, lebih senang, lebih mudah. Kan? Jadi lebih mudah. Jadi kita boleh gunakan komunikasi secara visual. Macam tu. Kalau kita lisan kan sama-sama tak faham. Ayam dengan itik bercakap macam dia nak faham kan. Yang ini macam ini, yang itu macam itu. Ya, Sudahnya betul. tak jadi kerja. Tak jadi Baiklah, kerja. sebelum kita teruskan cikgu, ada baiknya kita berehat dahulu. Mungkin adik-adik di rumah pun nak terus kekal bersama kami. Jangan lupa pergi minum dulu ke, pergi tandas dulu ke. Kembali selepas ini, Didik TV KPM.
TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke Teras Didik TV di mana kita sedang belajar menengah atas TVET iaitu Asas Komunikasi Pekerjaan. Adakah anda semua dah beri perhatian sepanjang kita belajar ni? Macam-macam lah Cikgu Amin dan Cikgu Qayyum kongsikan. Silakan Cikgu. Betul. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada ini yang apa itu selalunya berlaku macam saya tadilah dengan Cikgu Qayyum kami ada tersalah komunikasi. Salah komunikasi. Mengapa benda-benda ni selalunya berlaku tu di dalam tempat kerja, benda-benda macam ni kita perlu elakkanlah. Yang pertama kita tengok orang selalu panggil slang. Tapi dia punya kalau dalam ni adalah selanga. Selanga itu adalah kata-kata yang tidak formal. Jadi apa itu kata-kata tidak formal? Okey, steady bro. Steady bro. Itu mantap babe, mantap. Itu adalah bahasa-bahasa yang tidak sesuai digunakan di tempat kerja. Dan juga yang terakhir ni. Ini agak kasar sikit ya. Hampir. Contohnya saya dengan cikgu, lepas tu jumpa dengan orang lain, saya cakap, malaslah bekerja dengan cikgu tu. Di tempat kerja, hampir. Tak formal. Ini kata-kata yang tidak baik di tempat kerja. Ya, betul, tidak baik. Dan seterusnya kita tengok dialek. Macam saya tadi lah dengan Cikgu Qayyum kan. Dialek itu adalah cara sebutan sesuatu tempat atau logat. Ya. Okey, macam tadi lah saya dengan Cikgu Qayyum kan. Saya cakap awak. Tapi Cikgu Qayyum ingat dia. Bukan awak, saya. Betul tak Cikgu Qayyum? Ya, betul. Logat ni kalau boleh, logat dengan dialek ni kalau boleh kat tempat kerja tu, kalau boleh kita jangan gunakan dahulu. Jangan gunakan dahulu. Bukan saya suruh lupakan asal usul. Bukan, kita tak lupakan asal usul. Tetapi kita nak mengekalkan keprofesionalan pekerjaan kita. Betul. Kita nak sebagai pekerja yang profesional, jadi kita gunakan bahasa-bahasa yang mudah difahami ataupun bahasa-bahasa yang lebih formal yang jelas. Contoh macam ni kan. Cikgu Qayyum saya ada contoh lah. Sila. Bos kata saya pun mintalah balik. Contoh saya ada kecemasan di rumah. Jadi saya pun jumpa Qayyum. Qayyum, tadi minta dengan bos, awak nak balik. Bos kata awak baliklah. Saya pula bila dia masa kena balik saya kan? Awak ada ni kecemasan. Takkan saya nak kena balik pula pun datang ni. Katakanlah macam tu kan. Jadi dah berlaku komunikasi yang tidak jelas di situ disebabkan oleh disebabkan faktor-faktor ini. Selanga. Okey, seterusnya jagon. Bukannya jagung. Jagung sedap. Bukan jagung. Jagung sedap dimakan. Kalau jagung sedap, Jagon ni bahasa Melayu, kalau bahasa Inggeris ni house style. House style. Macam mana? Okey, istilah kata-kata yang digunakan oleh individu dalam syarikat organisasi itu sahaja. Maksudnya syarikat itu sahaja. Kalau kita katakanlah syarikat tu nak berkomunikasi dengan pelanggan, dia tak boleh gunakan terms tu. Sebagai contoh saya kan. Okey, Cikgu Amin ambilkan adjustable. Apa tu? Adjustable tak tahu. Cik Nisa tahu adjustable tu apa? Adjustable tu alamak saya tahu tak jumpa Nika bukan? Mungkin yang saya faham adjustable tu adalah sepana boleh laras. Saya tahu sepana boleh laras tu kalau dia cakap dalam bahasa formal, saya boleh ambilkan. Tapi saya gunakan istilah yang saya sendiri saja yang faham ataupun syarikat saya yang guna. Jadi Cikgu Amin pun tak faham. Sebenarnya boleh gunakan sepana boleh laras. Begitulah. Apa yang kita sebenarnya boleh rangkumkan atau rumuskan dah belajar selama 1 jam ni cikgu mengenai asas komunikasi di tempat kerja? Silakan. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut. Silakan. Okey, lebih kita lanjut, kita uji sikit minda boleh? Boleh. Okey. Saya menggunakan rakan-rakan dah pun kembali bersama kita. Okey, baik. Cikgu nak tanya ni. Saya macam berminat nak bertanya ha lah. Dengar ha. Ha boleh ha? Singha. Boleh ha? Boleh. Okey, baik ha. Soalan saya, bahasa atau kata-kata jenis apakah yang perlu dielakkan di tempat kerja ha? Okey ha. Bahasa apa yang kita perlu elakkan? Mungkin dia sedang menyampaikan, dia mungkin mengalami masalah komunikasi. Ini yang menyebabkan komunikasi kita Cik Lisa tidak jadi berkesan. Kita ada gangguan. Okey, baik. Kalau gitu saya lah bagi jawapan. Saya lah bagi jawapan. Okey.
apa bahasa yang kita perlu elakkan? Yang pertama sekali kita perlu elakkan ungkapan kata-kata yang menyentuh sensitiviti. Maklumlah kita ni berbilang kaum di Malaysia, jadi kalau boleh ungkapan kata-kata kita tu tidak menyentuh sensitiviti orang lain, terutama sekali sensitiviti jantina pula. Kadang-kadang kita cakap orang tu gemuk pun orang tu marah. Body shaming tu. Betul. Cikgu Qayyum hati-hati body shaming tu. Okey, seterusnya elakkan kata-kata negatif. Kata-kata negatif. Katakanlah, awak ni malas lah. Jangan sebut yang negatif. Betul, kalau nak menyentuh pun ada caranya. Kita ubah. Kalau boleh tak awak cepat kita sikit. sopankan ayat tu. Kita nak tegur dia, kita sopankan ayat tu. Ya, untuk mengekalkan keharmonian di tempat kerja. Takut tadi berlakunya konflik dan ketegangan di tempat kerja lah. Kita nak kita elakkan itu kita nak elakkan. Jadi, kata-kata akhir cikgu mengenai topik kita asas komunikasi di tempat kerja ni. Silakan cikgu. Okeylah. Kalau kita lihat tadi, terima kasih Cik Lisa. Okey, anak-anak murid dengar semua ya. Okey, jadi saya buat sedikit rumusan ya semua ya anak murid ya. Jangan lupa ambil nota. Catat tu. Okey. Kalau kita lihat hari ini, saya ada menerangkan berkenaan dengan komunikasi. Ya. Dan juga Cikgu Qayyum ada bahasa. Okey, komunikasi ni melibatkan dua benda yang berkenaan dengan pengirim dan juga penerima. Ya. Dalam itu dia menyampaikan maklumat ataupun mesej yang perlu difahami kedua-duanya. Seterusnya, dia melibatkan 3 jenis komunikasi. Lisan. Betul Cik Lisa? Betul Cik Lisa? Ya, lisan. Bukan lisan. Dan juga satu lagi? Visual. Tengok anak murid yang baru pun dah boleh. Jadi yang kat luar pun saya harap macam itu jugalah. Ya, insya-Allah. Okey, seterusnya kita belajar berkaitan dengan bahasa tempat kerja. Okey, apa itu bahasa tempat kerja? Iaitu bahasa yang digunakan oleh sesebuah organisasi ataupun syarikat tersebut. Bahasa. Okey, seterusnya kita kena elakkan 3 perkara. Yang pertama sekali, selanga. Kita kena elakkan dialek atau logat. Yang ketiga, jargon. Itu kita kena elakkan supaya komunikasi konflik itu tak berlaku. Dapat minimalkanlah risiko berlaku konflik tu. Betul. Yang penting di tempat kerja kita nak mencapai satu tujuan di mana untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk menjadikan masing-masing diri yang lebih baik. Jadi komunikasi itu sangat-sangat penting. Suasana bekerja pun penting. Kalau ada ketegangan, lebih meriah ya. Kalau ada ketegangan, kalau ada salah faham, komunikasi tak jelas, dah menimbulkan rasa tak seronok pula. Sedangkan pekerjaan ni kita suka, tapi disebabkan suasana sekeliling, komunikasi dan sebagainya, jadi tidak seronok nak bekerja. Itu pun dah menjadi masalah. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Amin dan Cikgu Qayyum serta rakan-rakan daripada SMK Datuk Panglima Perang Kiri Perak bersama-sama dengan kita pada episod kali ini. Diharapkan yang menonton di rumah pun dapat input yang banyak daripada pelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Jangan lupa kekal menjaga SOP. Kita masih belum menang melawan COVID-19. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Jom kita lambai adik-adik. Lambai rakan-rakan di rumah. Bye. Saya sebagai guru yang mengajar berpendapat bahawa asas komunikasi ini adalah sangat penting kerana yang pertamanya dapat merangsang kemahiran komunikasi pelajar. Yang kedua, komunikasi berkesan secara tidak langsung dapat meningkatkan keyakinan diri pelajar. Dan juga yang ketiga, cikgu mengharapkan agar semua pelajar dapat menerap kemahiran komunikasi dalam diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi. Antara tips yang ingin saya kongsi sebagai ibu bapa bagi buat persediaan anak-anak menghadapi kelas PDPR. Yang pertamanya, sediakan gadget yang sesuai untuk anak-anak, sama ada handphone, tablet ataupun laptop, serta dengan headphone bagi yang mampu untuk kesesuaian anak-anak masing-masing. Yang keduanya, tempat yang sesuaian seperti dalam bilik tanpa sebarang gangguan daripada adik-adik yang lain. Yang ketiga, pastikan buku teks, buku latihan dan alat tulis telah disediakan sebelum kelas bermula. Pastikan anak-anak kita telah bersedia dari segi fizikal dan mental untuk kelas seperti kelas yang sebenar. Sekurang-kurangnya 15 minit sebelum kelas dimulakan. Dan akhir sekali, pastikan anak-anak kita telah sarapan, cukup rehat dan sedia dari segi semua aspek sebelum menghadapi kelas. Terima kasih. Didik TV KPM